Okey, hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat kembali di Basri Bakar Channel. Jadi video kali ini, saya akan menceritakan serba ringkas mengenai papan Arduino Uno, iaitu sebuah papan mikro pengawal untuk tajuk pengatur caraan RBT di sekolah rendah. Jadi dalam video ini, kita akan belajar macam mana kita nak mengenal pasti pin yang digunakan. Kita akan belajar macam mana nak sambung perkakasan pada mikro pengawal. Dan juga akhirnya kita akan belajar macam mana nak mengawal, atur cara menggunakan perisian di komputer. Jadi video ini sedikit panjang, jadi saya harap anda dapat tonton video ini sampai habis bagi kita belajar asas sahaja untuk sesi pengajaran RBT di sekolah rendah. Jom kita belajar. Jadi inilah set mikro pengawal yang pertama saya beli untuk pembelajaran kendiri yang mana saya nak explore, yang saya nak faham mengenai mikro pengawal. Jadi saya telah buat beberapa tinjauan dan setelah pilih Arduino lah Uno berbanding dengan Microbit sebab pandangan peribadi saya Arduino Uno lebih murah dan juga lebih mudah untuk digunakan. Jadi sepintas lalu mengenai Arduino Uno, kalau kita tengok harga dia satu set dengan kabel ni untuk punca kuasa dan juga data transfer lebih kurang dalam RM30 di Shopee. Baik, jadi untuk Arduino Uno, dia akan sampai dalam plastik macam ni dan kita koyakkanlah. Jadi kita ada beberapa pin untuk bagi kefahaman asas kepada guru RBT sekolah rendah. Jadi di sebelah atas dia ada pin 0 sampai pin 13 untuk sambungan perkakasan lah. Kemudian di sebelahnya adalah ground. Jadi semua ni kita boleh sambung menggunakan wayar male untuk kita cucuk. Sekejap lagi kita akan buat contoh. Kemudian di bawahnya adalah A0 sampai A5. Yang mana A0 sampai A5 ni adalah pin analog. Jadi pin atas ni adalah pin digital. Pin digital ni dia membekalkan kuasa on off. Dia tak boleh laras lah kuasa tu. Berbanding dengan pin analog, dia boleh laras kuasa. Contohnya nak baca perintah peka cahaya, perintah boleh laras, beberapa sensor yang lain, sensor jarak, jadi dia akan baca dengan betul. Jadi di sebelah sini pula, apa yang perlu kita fokus adalah mengenai ground. Di sini ada dua pin ground, sebelahnya adalah 5 volten untuk punca kuasa 5 volten dan juga di sebelahnya adalah 3.3 V. Apa yang saya sebut sebagai ground, di sini pun ada GND ataupun ground, sini pun GND ground. Ground bermaksud tempat kita nak sambungkan kaki negatif. Contohnya kita ada satu LED. LED pertama, kaki positif kita letak mana-mana pin di sini. Untuk kaki negatif kita sambungkan ke ground. Jadi itulah sepintas lalu yang secara ringkas lah perlu kita faham mengenai Arduino Uno. Jadi apa yang saya buat, saya telah beli satu set Tupperware ni dengan bajet lebih kurang dalam RM50 secara online lah. Saya beli sendiri di Shopee untuk saya belajar. Yang ni perkara wajib memang kena ada mikro pengawal lah. Kemudian saya beli seterusnya yang asasnya saya belikan LED. Yang ni saya letak dalam satu plastik lah. Jadi LED ni cikgu-cikgu ataupun anda semua boleh cari semula LED lama lah. Macam saya ni saya ambil LED untuk subjek RBT sebelum-sebelum ni lah. Mungkin KH kan dulu juga ada guna RBT. Cikgu-cikgu lama di sekolah tu mungkin pernah beli LED. Jadi kita boleh test LED ni dan kalau elok guna semula sahaja LED. Kalau nak beli secara online LED dalam 20 sen. Okay, LED seperti mungkin anda yang tak pernah gunakan LED. LED ada dua kaki. Biasanya kaki yang lebih panjang ni adalah tempat sambungan positif, yang lebih pendek adalah negatif. Ini ada tentang LED. Jadi untuk projek di tahun 5 memang akan gunakan LED sebagai projek cahaya. Kena ada LED lah. Jadi gunakan dua LED sahaja. Macam saya akan letak gunakan LED merah dan juga LED kuning. Letak dua LED ni untuk kita buat projek sebentar nanti. Kemudian LED juga perlu disambungkan dengan perintang untuk menghadkan kuasa. Perintang ni juga saya ambil daripada set-set lama yang dekat sekolah. Saya cari-cari dalam bengkel. Cikgu-cikgu sebelum pernah beli perintang. Guna semula. Kalau perintang ni nak beli secara bundle, lebih kurang harga dalam 10 sen satu perintang ni. Okay, nilaian perintang ni untuk LED dalam 200 ohm. Jadi sebenarnya LED ni boleh je disambungkan tanpa perintang. Sambung teruslah pada port ground dan juga terminal digital. Tapi dia akan mengurangkan jangka hayat. Jadi lebih eloklah kita gunakan perintang. Di sini ada perintang.
Bacaan ohm ni saya tak pasti. Saya ambil je mana ada sekolah, kita guna sahaja. Jadi seterusnya apa yang saya beli? Jadi ini adalah Swiss untuk kita gunakan sebagai projek di tahun 5. Boleh gunakan Swiss ini dalam harga RM1 di Shopee. Kemudian ada buzzer. Buzzer pun harga dalam RM1. Boleh beli. Dan buzzer pun ada terminal positif dan juga negatif di sini. Seterusnya komponen yang perlu ada ialah servo motor. Jadi servo motor datang macam ni dalam harga RM9 lah di Shopee. Di sini adalah female punya port. Di sini dia punya extension boleh cabut. Okay, jadi extension ni kita boleh dapat dalam dia punya plastik dibekalkan macam ni. Ada skru boleh kita skrukan bersama dengan batang aiskrim ke di sini. Kalau contoh kita buat pergerakan seperti itu, boleh juga dilakukan. Sambungkan di sini dan di bahagian ni kita akan sambungkan kepada mikro pengawal. Okey, servo motor pula dia ada 3 jenis wayar. Jadi wayar kuning, merah dan juga hitam ataupun coklat kadang-kadang. Kuning ni untuk kita punya sambungan kepada pin digital, iaitu pin lah, pin 0 sampai pin 13 tadi. Merah ni kita perlu sambungkan kepada punca kuasa 5 volten dan coklat ni kita sambungkan kepada ground. Nanti kita akan tengok semula. Seterusnya, apa yang perlu ada ialah breadboard. Breadboard ni untuk sambungan lebih kemas dan juga teratur. Kita akan tengok nanti guna macam mana. Dalam bahasa Melayu disebutkan sebagai papan reka. Okay, seterusnya, ini adalah pelbagai jenis wayar. Macam ni saiz dalam 20 cm. Yang ini adalah kabel jenis male to male. Okay, pin kepada pin. Kalau nak beli dalam Shopee, satu set ada 40 urat. 40 urat wayar dalam harga RM4. Okay, lebih kurang lah. Kemudian yang ini pun sama. Yang ini male to female. Male to female. Yang ini lebih pendek lah. Male to male. Dan lain sekali, dibekalkan juga punca kuasa 9 volten. Kalau tak nak fikir pasal bateri yang kotak ni, bateri 9V ni, boleh je sambungan semua menggunakan USB kabel. Jadi ini adalah komponen asas yang perlu ada lah untuk digunakan bagi RBT tahun 5, projek palang keselamatan. Kalau nak buat projek palang keselamatan. Dan untuk di tahun 6, kita perlu tambah beberapa benda lah untuk elemen sensor. Sebagai contoh yang saya tengah pegang sekarang ni adalah ultrasonic sensor. Dia ada 4 pin. Kalau kita boleh nampak di sini, kita ada pin VCC iaitu 5 volten, trigger, echo dan juga ground. Jadi boleh gunakan wayar female kepada male nanti untuk kita sambungkan. Jadi ultrasonic sensor ni kalau beli sendiri dalam RM4 lah di Shopee. Seterusnya kita ada touch sensor. Tekan sini dia ada satu switch lah. Jadi untuk touch sensor dia menggunakan 3 wayar, satu ground, satu 5 volten dan juga satu lagi adalah signal. Kita sambungkan kepada pin digital lah. Boleh gunakan sebagai sensor. Jadi kalau ada semua benda ni memang lengkap lah untuk projek RBT di sekolah rendah. Kalau tambah lagi 2 benda ni, salah satulah sensor, harga lebih kurang tak sampai RM60 kalau nak buat sendiri. Jadi kalau cikgu rasa pening macam mana nak sediakan banyak benda macam ni, tak pasti nak beli di Shopee, takut sampainya rosak, apa yang saya boleh syorkan lah, saya syorkan beli satu set seperti inilah. Macam yang saya pernah beli, saya beli set daripada Asker EduTech. Dia dah ada semua benda dalam tu, satu set dan juga boleh beli secara LO. Okay, untuk proses pembelian cikgu boleh tengoklah dalam ruang deskripsi, saya akan kongsikanlah mengenai Asker EduTech punya set ni. Jadi saya nak tunjuklah lebih kurang konsep asas macam nak sambungkan perkakasan supaya dia boleh berfungsi mengikut apa yang kita nak lah. Jadi ini adalah set yang loose pipe kita sambung satu persatu. Kalau menggunakan set ni dia dah mudah lah, nanti selepas ni saya akan tunjukkan macam mana lebih mudah menggunakan set ni. Okay. Pertama sekali kalau kita lihat, ini adalah papan Arduino Uno dan ia perlu gunakan kabel pelbagai lah. Macam saya pegang sekarang ni adalah kabel male to male. Sebagai contoh, saya akan cabut 2 wayar ni, putih dan hitam. Jadi wayar hitam ni kita boleh andaikan sebagai wayar negatif lah. Jadi kalau wayar negatif, pada kita punya Arduino Uno, kita boleh cari pin yang ground, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ground. Jadi di sini adalah punca kuasa ground, ataupun kita nak gunakan ground yang ada di bawah pun boleh, tak ada masalah. Contoh ataupun ground di sini, 1, 2. Okay, ini adalah ground. Jadi bila kita sambungkan ground tu di situ, pada papan reka, jika kita sambungkan
di sini. Okey, maksudnya penyambungan di papan reka di sini adalah selari secara menegak lah. Kalau kita punya paparan sekarang menegak, semua akan dapat kuasa ground yang sama. Di sini pun adalah selari menegak. Di sini adalah melintang, 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 tak bersambung. Antara E dan F tak bersambung. Ini melintang, melintang. Dan sini pula adalah secara menegak lah, bersambung secara selari. Jadi kalau saya sambung ground di sini ke sini, jadi semua kaki ground nanti untuk komponen lain kita boleh sambung di sini. Juga boleh digunakan di sebelah positif pun tak ada masalah. Yang penting kita fahamlah apa yang kita sambung. Kalau macam ni saya buat sini, sekarang semua dapat ground di situ. Okey, ini penyambungan asasnya kita sambungkan ground dahulu. Katakanlah kita nak sambung LED. LED ni ini penyambungan lah. LED macam saya cerita tadi ada dua kaki, satu positif, satu negatif. Macam mana nak pastikan LED kalau terlihat kaki yang mana lebih panjang itu adalah positif, kemudian yang pendek adalah negatif. Jadi untuk sambungan, terlihat kaki yang pendek tadi kita cucuk. Kita cucuk. Kita cucuk seperti itu. Satu yang pendek tadi kita sambungkan ke ground. Jadi semua kawasan ini adalah ground. Okay. Kemudian LED macam saya ceritakan tadi, dia perlukan perintang untuk dapatkan stabilkan dia punya volten. Jadi saya akan ambil perintang yang ni. Okay, pak kan. Ini perintang lama ni, dah berkarat tapi masih boleh guna. Okay, ini sambungkan perintang. Ini sambungan asas lah. Okay, jadi bila kita dah bengkok macam tu, kita boleh potong kaki ni. Jikalau kita ada cutter, boleh guna cutter. Kalau tak ada cutter, boleh guna gunting saja. Tapi gunakan gunting yang memang dah tumpul lah. Sebab kalau guna gunting yang tajam, nanti rosak mata gunting tu. Sebagai contoh, saya buat contoh je. Okay, pun boleh. Tapi kalau ajar murid, memang kena ada cutter untuk potong komponen. Ataupun ni lah, pemotong sisi tu. Tapi kalau memang sekolah kadang memang tak ada cutter, kita guna je lah gunting. Okay, jadi perintang yang dah dipotong kakinya boleh bengkok macam ni. Betulkan bagi tegak. Kemudian sambung saja di bahagian yang positif tadi tu. Positif untuk LED. Macam itu. Okay, jadi konsep penyambungan dia. Positif ni nanti akan perlu sambung ke pin mana-mana pin kita nak lah. Negatif dah bersambung. Sebagai contoh, saya ambil satu lagi lebihan wayar ni. Setelah saya ambil satu wayar warna hijau ni, sambungkan di sini. Jadi kita lihat untuk negatif dah bersambung dengan ground di sini. Positif sambungkan ke perintang, kembalikan kepada kita punya mikro pengawal. Jadi sebagai contoh, saya nak sambungkan ke pin yang keempat. Okey. Jadi 0, 1, 2, 3, 4 pun boleh. Jadi pada atur cara nanti tersambungkanlah yang keempat. Okey, ini satu contoh sambungan LED lah. Kalau kita nak guna dua LED, sama je. Jadi kita pastikan kaki negatif ataupun ground kita sambungkan ke belakang. Selari lah. Ni semua ground. Ambil satu lagi perintang. Boleh je letak macam tu. Okay, sambungan macam ni pun boleh. Terpulanglah kalau anda nak pergi sebelah sana pun boleh. Sebelah sini pun boleh. Yang penting kita faham apa yang kita sambung. Kemudian yang positif akan bertemu di sini. Kita akan sambungkan satu wayar di sini. Kembalikan kepada mikro pengawal. Okey, jadi saya ambil satu lagi wayar. Male ke male. Ambil yang warna ni pula. Saya sambung di kaki sini. Sebab saya faham. Di sini secara selari akan bersambung. Saya letaklah ke pin sebelah dia tadi. Ini adalah pin 5. Okey. Jadi lampu merah pin 4. Lampu kuning pin 5. Itu je konsep dia. Dah siap. Ini kalau kita nak sambung untuk lampu. Jadi mungkin ada yang terfikir kenapa tak sambungkan terus sahaja LED ni kepada mikro pengawal. Sebagai contoh kita dah tahu dah. Ini negatif, kita pergi ke ground. Contohnya sini adalah ground. Ini 8, 9, 10, 11, 12, 13 ground. Jadi kita pasti di situ adalah ground. Sambung di sini. Okey. Seperti ini. Dia dah masuk. Ground dan positifnya ada di kaki 8, 9, 10, 11. Jadi sambungan seperti ini tanpa perintang akan menjejaskan jangka hayat kita punya LED lah. Dia akan rosak. Jadi seeloknya sambung menggunakan breadboard. Menggunakan perintang. Jadi seterusnya kita nak buat sambungan untuk elemen bunyi. Di sini adalah buzzer jenis pasif.
Dalam RM1 juga harga di Shopee. Jadi sambung sahaja kaki negatif. Yang anda nampak T ni adalah positif. Kemudian yang bahagian sebelah adalah negatif. Jadi sambung sahaja kaki negatif di bahagian ground. Kita boleh sambung di mana-mana kawasan di sinilah. Okey, seperti itu. Jadi bahagian yang lebih tu, yang di sini untuk kaki positif yang selari di sini, kita akan sambungkan wayar juga kembalikan kepada mikro pengawal. Ini sebagai contoh, gunakan wayar warna putih ni, selari dengan kaki positif yang ada pada buzzer, kembali kepada pin. Sebagai contoh, saya nak sambungkan ke pin yang ke-6, 4, 5, 6. Okay, seperti itu. Penyambungan buzzer dah selesai. Jadi buzzer ada di pin 6, lampu merah ada di pin yang ke-4, lampu kuning berada di pin yang ke-5. Jadi wayar ni kalau tak cukup, boleh sambung wayar yang panjang macam ni lah, yang 20 cm. Selesai penyambungan buzzer, saya nak sambung pula servo motor. Jadi servo motor ni, dia ada 3 wayar, satu warna kuning, merah dan juga coklat. Yang kuning ni adalah sambungan untuk kepada pin digital, merah sambungan kepada punca kuasa 5V dan juga coklat ataupun hitam sambungkan kepada ground. Jadi kita boleh ambil adapter seperti ini. Saya ambil adapter seperti ini. Saya sambungkan terus macam tu. Okey. Jadi lihat balik semula, wayar yang kanan sekali ni kita akan sambungkan kepada pin. Katakanlah pin yang saya nak gunakan ialah pin yang ke-8. Saya sambungkan ke-8 seperti ini. Jadi wayar seterusnya kita boleh sambungkan kepada 5V dan juga ground. Jadi untuk kuasa 5V kita kenal pasti port untuk 5V. Di sini ground dan di sini pun ground juga. Sebelah dia dah 5V. Jadi saya ambil wayar ni, sambungkan ke sebelah sana 5V dan sambungkan kepada garisan tambah ni secara selari. Sambung di situ. Selesai. Dan untuk servo motor, kita faham tadi yang tengah ada 5V, yang belakang adalah ground. Sambung je macam tu. Yang ground, letak sambungkan kepada kawan ground tu. Jadi sambungan servo motor pun selesai. Okey, ini adalah penyambungan servo motor, lampu dan juga buzzer. Jadi untuk sambungan switch, ada benda projek yang perlukan switch. Kita nak kawal switch. Jadi switch ada yang diberikan 2 kaki, ada yang 4 kaki. Konsep dia, terminal yang akan digunakan adalah di atas dan bawah. Jadi 2 ini adalah selari. Yang ini adalah selari, yang ini adalah selari. Jadi saya akan sambungkan hanya pada kaki kiri dan kanan ini sahaja. Katakanlah saya letakkan switch di sini. Okay. Jadi sambungan switch boleh disambungkan ke bahagian belakang ataupun bahagian hadapan. Mana-mana pun boleh. Jadi switch dia perlukan tambahan perintang untuk menstabilkan dia punya volten yang masuk. Jadi kita perlukan perintang. Kalau tak nanti dia akan jadi shorting. Jadi untuk switch satu kaki boleh disambungkan kepada kuasa negatif, terminal negatif iaitu ground. Kita faham tadi yang selari di sini adalah ground. Sambungkan sahaja di situ. Seperti ini, ground. Dan satu lagi kaki perlu distabilkan menggunakan kuasa 5V. Jadi kita kena pasti tadi garisan atas ni adalah positif 5V yang dah disambungkan kepada pin ni. Jadi kita boleh ambil satu kaliper, letakkan di atas seperti ini. Okey, satu lagi kita sambungkan ke kaki di bawah yang selari dengan punca kuasa tadi. Jadi akhir sekali untuk switch, kita ambil satu wayar yang selari dengan kaki yang ada perintang. Kita sambungkan kepada mana-mana pin digital. Katakanlah switch saya sambungkan ke pin yang ke-3 di sebelah situ. Okey, 3. Jadi 3 adalah switch, 4 lampu merah, 5 lampu kuning. Kemudian switch berada di yang ke-6. Kemudian akhir sekali servo motor berada di 8. Ini bergantung ke mana kita sambung, di situlah kita kawal pin. Jadi siaplah penyambungan asas untuk Arduino Uno. Jadi seterusnya kalau kita perlukan sensor, bergantung kepada jenis sensor. Macam ni touch sensor dia pakai 3 pin. Satu ground, VCC dan signal. VCC ni bermaksud punca kuasa 5V. Jadi kalau kita nak sambung, ground pergi ke negatif, VCC pergi kepada positif 5V dan signal sambung ke mana-mana pin digital. Itu kalau nak gunalah.
Sama juga kalau nak gunakan ultrasonic sensor, ada ground, ada VCC sambungkan kepada positif dan negatif ground. Kalau trigger dan echo ni perlu sambungkan kepada pin analog di sini. A0 hingga ke A5. Jadi ini adalah sambungan asas perkakasan lah untuk projek RBT di tahun 5 sekolah rendah. Kita ada elemen cahaya, elemen bunyi, kemudian elemen pergerakan untuk tahun 5. Dan bagi cikgu, kalau cikgu rasa susah untuk menyediakan penyambungan wayar seperti ini, kena ingat positif, negatif, VCC, ground, terutamanya bagi cikgu yang bukan option RBT, satu option yang lebih mudah, cikgu boleh beli set seperti ini. Okay. Set seperti ini daripada ASCO EduTech, dia dah siapkan penyambungan. Yang ini contohnya dia ada Arduino Uno dan ada shield. Yang ini dinamakan sebagai perisai ataupun shield. Kita slot in saja shield seperti ini dan penyambungan tu telah dilakukan. Sebagai contoh, kalau kita nak kawal lampu biru, dia berada di pin 13 siap-siap. Kalau nak kawal lampu merah berada pada pin 12, yang sinilah 13 12 dia sambung secara automatik dah. Kalau buzzer berada pada pin 5, tak perlu sambung-sambung wayar. Kalau nak kawal servo motor. Jadi kalau nak kawal servo motor, ambil je satu servo motor. Macam kita belajar tadi, ada kuning, merah dan juga coklat atau hitam. Kita faham tadi kuning adalah pada pin. Jadi pada bahagian ni, kita ambil sama ada nak guna slot atas ataupun slot bawah di 7 atau di 8. Sebab kita faham yang atas kuning tadi adalah untuk signal, merah yang tengah adalah untuk 5V dan GND adalah ground. Slot in seperti ini. Dah siap penyambungan untuk servo motor. Ataupun nak gunakan di sini pun boleh di 8. Ataupun nak guna di sini pun boleh A3. Terbalikkan sahaja sebab A3 VCC ground macam ni. Pun boleh. Saya selesa bagi tahu murid saya gunakan D7. Jadi penyambungan perkakasan kalau guna set ni lebih mudah berbanding kalau nak buat penyambungan perkakasan seperti ini. Dan penyimpanan macam ni lebih mudah. Tak perlu risau nak hilang LED, hilang buzzer lah. Jadi satu set seperti ini, dua-dua boleh digunakan untuk buat projek. Jadi untuk yang ini lebih mudah lah untuk mereka yang kurang faham. Dan kelebihan set yang ada shield ni dah siap ada sensor. Di sini ada sensor peka cahaya, sini ada sensor infrared, di sini ada sensor suhu, di sini ada sensor kelembapan. Dan antara butang yang penting dalam Arduino Uno adalah butang reset. Macam asalnya butang reset berada di sini. Okay, kalau dah sambung dengan shield, butang reset berada di sini. Okay, pilihan untuk kita buat pengaturcaraan sambungan perkakasan yang mana lebih memudahkan kita lah. Okay, macam saya sendiri di sekolah memang saya gunakan shield. Cuma kita terangkan dahulu macam mana penyambungan perkakasan asasnya macam ni. Kemudian dimudahkan dengan sambungan kepada shield. Okay, macam ni switch di sini. Di sini juga ada switch. LED juga ada, buzzer juga ada dan juga servo motor disambungkan. Okay, seterusnya kita nak belajar macam mana nak kawal pengaturcaraan tu. Jadi bila penyambungan perkakasan telah dibuat, kita tahulah kita punya sambungan semua komponen ni dah betul. Kita boleh sambungkan kepada kita punya mikro pengawal. Jadi di USB bahagian sini kita sambungkan di punca kuasa. Jadi di bahagian USB ni boleh sambungkan ke komputer. Kalau kita nak sambungkan di kawalan phone, kita boleh gunakan on the go adapter seperti ini untuk sambungkan di phone lah. Jadi saya akan sambungkan yang ni kepada di komputer. Jadi bila bersambung kita akan lihat lampu ada menyala lah pada kita punya papan Arduino menandakan penyambungan menjadi. Baik, di komputer kita boleh buka aplikasi M-Block. Jadi buka aplikasi M-Block. Jadi untuk pertama kali kalau gunakan M-Block, dia lambat sikit lah nak loading. Kemudian biasanya secara default dia akan buka paparan yang sprite lah. Kita pilih kepada devices. Macam saya dah tambahlah perkakasan Arduino Uno. Jika belum, anda tekan butang add. M-Block boleh dimuat secara online dan juga version 5 lah. Version 5 ni stabil. Kemudian kita boleh cari Arduino Uno, kita tekan OK. Kalau belum pernah tambah, kena tambah dahulu baru tekan OK. Jadi ini adalah devices untuk Arduino Uno. Dia sepintas lalu mengenai dia punya software. Di sini adalah dia punya blocks palette. Di sini adalah pilihan blocks. Kita boleh tarik-tarik blok seperti ini ke sini macam Scratch. Nak buang kita boleh tarik ke sini buang. Kemudian di bawah ni adalah ruangan untuk kita connect dengan kita punya mikro pengawal. Jadi kita lihat semula kita punya penyambungan.
Lampu kuning berada pada sambungan yang ke-5, lampu merah pada 4, switch pada 3, buzzer pada 6 dan juga servo motor pada 8. Jadi apa yang saya akan buat, kita nak fokus pada M-block ni hanya beberapa block palette. Antaranya adalah pin, events dan juga control. Untuk sensor ni untuk projek yang lebih banyak lah. Jadi kita akan tengok dahulu mengenai events. Events ada satu benda ni sahaja yang perlu kita tarik keluar. Bermaksud kita nak hidupkan Arduino Uno, inilah dia punya arahan. Kemudian katakanlah saya nak kawalan pertama, saya nak buat kawalan mengenai cahaya, elemen cahaya, sebab dalam DSKP RBT tahun 5 dia ada 3 elemen yang perlu kita kawal, iaitu cahaya, bunyi dan juga pergerakan. Jadi pertama sekali kita akan lihat cahaya, kita pergi pada bahagian pin. Kita faham yang lampu kuning pada pin 5 dan lampu merah pada pin 4 sebab kita sambung di sini. Katakanlah saya nak hidupkan lampu kuning. Saya pergi ke bahagian set digital pin. Saya akan ubah ni kepada 5 sebab kita baca pin 5. Kemudian high. High bermaksudnya adalah hidup. Jadi untuk pertama kali kita nak connect, kita kena klik butang connect di sini. Kemudian klik show all connectable devices. Kita kena try dia punya port yang betul. Kalau kita nak pastikan macam mana satu port yang betul, bila kita pilih port yang tu, kita klik connect, akan blinking pada kita punya papan pengawal. Jika tidak blinking, bukan port yang betul. Jadi macam tadi 11 tak blinking, saya akan pilih yang ke-7. Connect, perasan ada blinking di sini. Okey. Okey, jadi arahan pertama saya akan buat ialah saya akan upload arahan lampu kuning menyala. Saya tekan upload. Jadi kita akan perasan nanti lampu kuning ini akan menyala. Seperti itu. Okay, baik. Macam mana nak off? Kita kena pastikan dia ada arahan daripada high yang ini kepada low. Low adalah padam. Sebagai contoh, saya nak buat dia menyala selama beberapa saat. Jadi kita pergi kepada blocks control, cari wait. Dia ada, yang penting kita letak wait. Kemudian katalah saya nak hidupkan selama 2 saat sahaja. Kemudian saya boleh klik di sini, duplicate. Okay, klik kanan duplicate. Ini saya boleh buang, saya akan pilih low. Okay, arahan dia berubah sekarang ini adalah struktur kawalan jujukan, menyala dan juga padam. Jadi saya tekan upload. Lampu ini akan menyala selama 2 saat. Okay, hidup selama 2 saat dan kemudian dia akan padam. Okay. Macam mana saya nak buat lampu ini berkelip? Kalau kita nak buat berkelip, kita kena ubah kepada struktur kawalan ulangan. Di bahagian control, kita kena pergi ke bahagian repeat. Sebagai contoh, saya akan ulang selama 5 kali. Arahan ini kena berubah kepada wait tambah di bahagian bawah. Wait ini juga saya akan ubah kepada 1 saat. Saya akan masuk seperti ini. Arahan sekarang ini lebih kurang macam ni lah. Hidupkan lampu kuning, pin 5 selama 1 saat. Padam, tunggu 1 saat dan berulang selama 5 kali. Saya tekan upload. Kita akan lihat lampu kuning ini akan berkelip selama 1 saat dan berulang selama 5 kali. Seperti itu. Okay, baik. Ini arahan yang jelas untuk kita punya komponen lah. Macam mana saya nak bagi kelipan itu lebih laju? Saya tukarkan nilai weight ni kepada nilai yang lebih rendah. Saya letak 0.2. Saya letak repeat selama 10. Jadi saya upload. Jadi kita akan lihat lampu ini berkelip lebih laju. Okay. Itu arahan dia. Jadi macam mana kita nak kawal lampu yang merah pula? Lampu merah, pin yang ke-4. Kita ubah saja pin ini kepada 4, nilai 4. Dan upload. Jadi kita akan lihat sekarang lampu merah akan berkelip selama 10 kali. Sebab kita faham tadi sambungan dah betul. Jadi jika lampu tidak menyala, kita boleh semaklah kita punya sambungan perkakasan betul ke tidak. Kalau tidak, kena periksa kaki lah. Sama ada anode kathode itu terbalik. Seterusnya, kita akan lihat macam mana kita nak kawal kedua-dua lampu. Di sini kita klik kanan, kita duplicate. Saya ubah saja nilai 5 ini. Jadi sekarang ni saya akan dapat dua lampu yang berkelip. Saya upload. Pastikan pada kita punya atur cara tu high low tu adalah jelas. Okay. Dua lampu ini akan berkelip. Okay. Itu mengenai lampu. Kita boleh buat lampu hidup, berapa lama dia menyala. Dan jika ada sensor, kita boleh baca lampu mengikut sensor. Okey, baik. Itu pertama mengenai kawalan cahaya. Saya akan buang blok ni. Baik, kita nak kawal pula dia, komponen kedua iaitu buzzer.
Jadi buzzer kita jelas di sini sambungan pada pin yang ke-6. Jadi pada block spin, kita tak boleh guna set digital pin output ni. Kita kena guna pin play pin. Jadi pastikan kita tukar kepada 6. Di mana kita sambung? Kalau kita sambungkan di kosong, kosong lah. Jadi note ni ada pelbagai. Semakin bawah semakin lantang. Dan mungkin kalau anda ni cikgu muzik, anda akan tahulah note do, re, mi, fa, sol, la tu, G, A, C, B, D tu. Jadi kalau C4 ni bunyi yang standard lah untuk kita punya buzzer. Dan beats ni adalah dia punya masa. Berapa detik. Jadi saya letak 1 detik dululah. Dan saya hanya perlu upload. Okay, jadi sekarang kita akan dengar bunyi buzzer selama 1 saat. Dengan note C4. Okay. Macam mana kalau kita nak buat buzzer ni bunyi berulang? Sama juga. Kita guna struktur kawalan ulangan. Kita klik, tarik blok repeat. Kita masuk blok play pin 1 saat ni. Kita cuma tambah wait. Okay. Jadi di sini, sebab repeat selama 5 kali, saya upload. Jadi kita akan dengar buzzer ni berulang bunyi selama 5 kali dengan detik 1 saat, rehat 1 saat. Okay, kalau kita nak lajukan lagi, kita rendahkan bit. Kalau saya letak 0.3, weight pun 0.3. Kita upload. Dia fungsi sama macam itulah. Kita kena faham masuk weight, masuk detik. Kita akan fahamlah penggunaan. Okey. Apa lagi kita boleh buat dengan buzzer? Kita boleh juga buat lagu menggunakan buzzer. Sebagai contoh, kita buat carian Google mengenai satu notasi. Contohnya saya ambil Happy Birthday Note Recorder. Di sini ada GGAGCB. Okay, GGAGCB. Jadi pada kita punya M block, kita pastikan ni play pin 6. Kita boleh ambil G4. G4. Okay. Bit saya letak 0.5. Setengah saat lah. Dia akan play setengah saat. Rehat 0.3 saat. Kita akan block repeat ni kita buang dulu. Kita letak in sahaja dulu. G, A. Katalah A4. A4. Di sini A4. G balik. GGAGCB. Duplicate. C4. Dan last sekali adalah B4. Okay. Letak 1 saat. Jadi akan dapat lagu birthday lah. Kita upload. Jadi kita akan dengar lah lagu birthday yang dikeluarkan oleh buzzer. Okay. Jadi banyak cubaan lah kita boleh buat dengan murid-murid untuk main. Kita boleh cari Twinkle Twinkle Little Star. Bagi murid try dan cubalah. Yang ini untuk buzzer ataupun bunyi. Contohnya dalam projek kita boleh buat sebagai amaran lah. Okey, seterusnya kita nak tengok macam mana buat kawalan kepada servo motor. Jadi kita sedia maklum yang servo motor telah disambungkan kepada pin yang ke-8. Jadi pada kita punya M block, kita pergi kepada block pin, kita pergi kepada set servo pin. Tukar kepada pin yang ke-8. Pertama sekali kita akan lihat pergerakan servo motor. Servo motor ni yang macam jenis ni dia bergerak kepada 0 sehingga ke 180 darjah. 0 ke 180 darjah. Jadi kalau saya letakkan ke 0, kita akan pergi upload. Kita akan lihat servo motor ni akan pergi kepada arah 0 darjah. Mengikut dia punya posisi lah. Okay, memang dia berada di 0 ya. Okay, memang di 0. Jadi kalau kita tetapkan kepada 90 darjah. Ataupun pergerakan yang macam L lah. Sesiku kan. Kita upload, kita akan lihat ke mana dia akan bergerak. Okey, dia akan bergerak ke tegak lah mengikut arah lawan jam. Contohnya wayar, sini 0, dia akan pergi ke sebelah kiri, tegak 90. Kalau saya tetapkan kepada 180, iaitu kepada terus rapat ke sebelah kiri lah daripada 0. Okey, 180 darjah. Itu pergerakan servo motor. Jadi kalau kita nak buat projek seperti contohnya palang keselamatan, pergerakan dia adalah L kan, sesi L. Jadi kita perlu tetapkan kepada nilai 0 dan juga 90 bergantung cara kita pasang servo motor. Kalau contohnya servo motor kita letak macam ni ke, macam ni ke, macam ni ke pada kita punya projek,
kita boleh try error lah. Sebagai contoh, saya akan tetapkan tengok pergerakan tu. Contohnya kita nak buat pergerakan berulang. Jadi pada atur cara, saya pergi ambil control, saya ambil repeat. Kita akan buat berulang kali pergerakan servo motor. Saya repeat 3. Kita pergi pada pin, set servo pin yang ke-8. Okay. Pin 8. Jadi kita letak kepada kosong. Kemudian kita pergi kepada wait. Events control, kita ambil wait. Wait selama 1 saat. Duplicate yang atas ni. Yang ini tukar kepada nilai 90. Maksudnya 90 darjah. Jadi bila kita upload atur cara ni, kita akan lihatlah servo motor ni berulang-ulang bergerak selama 3 kali. Perubahan daripada kosong kepada 90 darjah. Okay. Itu bermaksudnya kita boleh buat pergerakan berulang. Pergerakan tunggu beberapa saat juga boleh dibuat. Jadi seterusnya kita nak buat kawalan untuk switch. Jadi kita sedia maklum yang switch telah disambungkan kepada pin yang ketiga di sini. Jadi pada atur cara DM block, kita pergi ke bahagian pin dan tarik satu blok read digital pin. Jadi kita faham tadi kita telah menggunakan pin yang ketiga, jadi kita ubah di sini pin 3. Baik, untuk penggunaan switch kita perlu pergi ke bahagian control dan kita perlu pertama sekali tarik block forever. Okay, block forever ni bermaksud selama-lamanya lah dia membaca arahan. Dan seterusnya ada dua pilihan blok boleh digunakan. Yang pertama ialah if then dan keduanya adalah if then else. Okay, if then ni bermaksud jika sesuatu maka, manakala untuk if then else bermaksud jika sesuatu maka atau sebaliknya. Ini untuk arahan yang dua pilihan lah. Jadi saya akan cuba guna yang ini. Kita nak buat pada pemasangan kita ni, kita nak buat lampu kuning menyala dan juga bunyi selama 1 saat. Ini penggunaan switch. Jadi kita boleh pilih kepada bahagian pin. Kita ambil read digital pin, set digital pin. Lampu kuning tadi adalah pin yang ke-5. Menyala, kemudian kita akan play pin. Play pin 6 iaitu buzzer selama 1 saat. Kemudian kita akan pastikan lampu tu padam semula. 60 pin 5. Jadi if read digital pin ni. Jadi untuk blok yang menggunakan if then, kita perlu tambah satu operator. Kita pilih operator yang ini. Sesuatu sama dengan 50. Kita masukkan ini ke dalam tu dan kita buat nilaian kosong. Dia ada dua nilaian sama ada kosong atau 1. Kosong atau 1 bergantung pada jenis switch yang digunakan. Macam switch ini adalah switch sama ada tekan buka atau tekan tutup. Kita boleh try error lah. Macam ni saya dah try. Kita kena guna nilaian kosong baru switch ni akan berfungsi apabila ditekan. Jadi, saya masukkan ini ke dalam tu. Ini sekiranya menggunakan if then. Masukkan ke dalam forever. Okay. Ini adalah satu atur cara untuk penggunaan switch. Saya hanya perlu upload. Okay. Jadi kalau kita tekan switch, seperti itulah, tekan switch. Okay. Benda yang sama juga boleh digunakan untuk kawalan menggunakan blok if then else. Okay. Sebagai contoh, saya tarik semua ini pergi ke bahagian else, read digital pin 3. Okay. Kemudian yang untuk if then else ni tak perlu kita gunakan operator yang ini, tak perlu. Kita hanya boleh bezakan kedudukan jika switch ditekan ataupun switch tidak ditekan. Jadi saya pilih saja pin. Jika tidak, pin 5 tadi kepada low. Ini keadaan jika switch tidak ditekan, dia low lah, tak menyala apa-apa. Jika ditekan baru ada bunyi. Untuk penggunaan if dan else tidak perlu menggunakan operator. Jadi saya masukkan ini ke dalam ni. Saya juga tekan upload. Okay. Jadi kita dapatkan atur cara yang samalah. Jadi kalau kita terbalikkan, ada waktu kita silap faham, kita terbalikkan if dan else ni, dia akan jadi benda yang terbalik. Maksudnya atur cara menyalakan lampu dan buzzer tu sentiasa dilakukan.
seperti inilah. Ini atur cara yang terbalik. Jadi pastikan kita faham kedudukan else yang ini. Seperti ini. Okay. Bergantung kepada jenis switch yang digunakan. Ada switch dia tekan buka, ada switch tekan tutup. Macam ni saya dah kena pasti untuk blok if dan else. Perkara yang perlu dilakukan adalah di bawah, perkara yang sebaliknya adalah di atas. Okay, jadi saya test. Okay. Ini adalah penggunaan switch. Jadi seterusnya dengan apa yang telah kita pasang ni, kita nak buat satu projek yang menggabungkan cahaya, buzzer, bunyi dan juga pergerakan. Jadi saya akan buat contoh projek palang keselamatan. Jadi saya akan gunakan lampu kuning ni sebagai palang terbuka ataupun jalan, dan merah ni adalah palang tertutup. Jadi saya akan buat contoh atau cara yang boleh dibina menggunakan projek yang telah dipasang. Kita masih kekalkan if dan else di sini. Okey, ini saya letak keluar dulu. Kita kena susun dulu apa yang kita nak buat sekiranya palang terbuka. Kalau kita lihat balik carta alih yang ada, kita akan lihat mula-mula palang ni adalah tertutup, lampu merah menyala. Jadi jika switch ditekan, lampu merah akan padam, lampu kuning ataupun lampu hijau akan menyala, palang terbuka, buzzer berbunyi, tunggu dalam beberapa saat, kemudian palang tertutup, lampu pun bertukar dan selesai. Jadi kita akan buat dia punya cara yang simple. Kita tahu lampu kuning berada pin yang kelima dan high. Jadi sini saya akan letak komen, saya akan letak palang terbuka. Okay, ini adalah atur cara untuk palang terbuka. Sewaktu palang terbuka, lampu kuning akan menyala. Okay, kita akan set juga lampu yang warna merah akan padam. Dan kemudian servo motor akan bergerak. Servo motor di pin yang ke-8 akan berubah kepada 1 darjah iaitu kosong. Kemudian dia akan play pin, akan mainkan bunyi pada pin yang ke-6 selama katakanlah saya letak 4 saat lah. Okey. Kemudian kita akan tetapkan selepas habis 4 saat atur cara itu selesai. Ini untuk keadaan palang terbuka. Jika kita menggunakan blok if dan else, jadi kita boleh buat dua benda. Yang ini keadaan palang terbuka dan saya dah applicate. Ini kita buat arahan untuk palang tertutup. Jadi palang tertutup apa akan jadi? Lampu kuning akan padam. Lampu merah akan menyala. Kemudian servo motor akan berubah kepada 90 dan tiada bunyi yang akan dimainkan. Jadi saya akan susun keadaan yang mana switch palang terbuka, switch ditekan saya akan letak di bawah, dan switch keadaan mana palang tertutup saya letak di atas. Dan kita akan lihat pada kita punya projek akan ada gabungan lah cahaya, buzzer dan juga servo motor. Saya akan upload. Jadi kita akan faham. Sekarang ni kita akan lihat lampu merah ni akan menyala. Okay, servo motor tu dalam keadaan kalau sekarang ikut arahan servo motor kosong di sini. Tapi kalau kita letak servo motor tu macam ini, keadaan macam itulah. Jadi jika saya tekan switch, okay, servo motor tu berubah, buzzer berbunyi dan dia kembali selepas habis bunyi iaitu 4 saat. Jadi inilah gabungan pergerakan buzzer dan juga lampu cahaya lah. Okay, jadi ini adalah satu projek ringkas yang kita boleh buat menggunakan projek Arduino Uno. Gunakan kita punya projek ni untuk memastikan murid mendapat TP6. Jadi kemasan perlu dilakukan supaya hasil kerja dikemas lah di sini. Jadi mungkin ada guru RBT yang rasa susah untuk membuat penyambungan perkakasan seperti ini, yang mana perlu faham konsep anode, cathode, positif, negatif, terutamanya guru yang bukan option. Jadi untuk memastikan pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan juga, ada satu pilihan iaitu dengan menggunakan shield.
Jadi yang macam ni kita pasang setiap komponen tu secara manual lah, wayar, penyambungan wayar satu persatu. Tetapi menggunakan shield dia hanya plug and play daripada set. Macam ni set daripada ASCO lah yang menggunakan shield. Ini pun boleh beli shield berasingan pun boleh. Macam saya beli set ni dia dah siap ada shield, ada sekali servo motor. Jadi shield ni kita pasang saja pada papan Arduino Uno, dah siap. Jadi shield ni dah siap, ada LED, ada buzzer, ada switch di sini. Kemudian ada tambahan lagi sensor untuk infrared, ada sensor kelembapan, ada sensor cahaya, ada sensor suhu, dan juga ada port tambahan untuk kita masukkan servo motor dan juga perkakasan lain. Jadi dengan adanya shield ni, kuranglah kerisauan untuk cikgu-cikgu mengajar dan murid-murid belajar, kerana lebih mudahlah penyambungan dan lebih mudah lagi penyimpanan. Sebab kalau ikut macam ni, kita risau LED patah, perintang patah, takut banyak-banyak komponen rosak. Jadi kita boleh fokus menggunakan shield. Macam saya sendiri di sekolah, memang saya ajar murid menggunakan shield. Jadi shield ni, kita nampak dah ada perkakasan asas. Untuk servo motor, kita cabut sahaja yang kita telah buat tadi. Saya hanya masukkan di sini. Okay, macam kita faham tadi, kalau wayar kuning adalah wayar untuk pin, merah adalah sumber kuasa 5V dan juga coklat ataupun hitam sambungan untuk ground. Jadi pada kita punya shield, kita pilih sahaja port sama ada D7, yang ada ni D7 yang VCC ground. Ini dah cukup lah 3 set ni untuk masuk serentak. Pastikan yang kuning pada pin yang digital lah, ataupun D8 ataupun pada A3. Ketiga-tiga port ni boleh digunakan. Macam ni saya masukkan terus macam ni. Okey, siap penyambungan perkakasan untuk servo motor, dan terus kita boleh pasang USB punya kabel untuk kita kawal. Okey, jadi saya akan simpan tepi kita punya projek yang telah pasang ni. Okey, jadi sekarang ni kita nak fokus kepada projek papan Arduino Uno yang telah disambungkan kepada shield. Sambung saja USB kabel di sini. Okey, ada lampu di sini. Jadi di sini ada butang reset, ada butang switch, ada LED, ada buzzer dan penyambungan servo motor. Jadi atur cara yang kita telah buat tadi, kita perlu ubah sedikit sahaja. Macam tadi switch tekan, sekarang kalau kita nak buat palang ni terbuka, lampu biru menyala. Okay, lampu biru adalah pin 13. Saya ubah saja nilai di sini, pin 13. Lampu merah, pin 12. Servo motor kita telah sambung kepada pin yang ke-7. Jadi pilih di sini pin 7. Sama juga letak sahaja dia punya sudut kepada kosong. Dan untuk dia punya buzzer, kita pada play pin yang ke-5. Jadi play pin 5. Okay. Jadi untuk arahan sebaliknya juga, untuk palang tertutup, lampu biru tadi ada pin 13 akan tutup. Lampu merah akan menyala pin 12. Dan juga servo motor pada pin yang ke-7. Jadi sekarang ni kalau kita lihat, saya tekan apa-apa switch dia tidak berfungsi kan. Dan kita perlu pastikan kita pilih pin yang berapa kita nak guna switch. Kalau pin 3, switch yang inilah. Kalau pin 2, switch yang ini. Jadi saya katakan saya nak gunakan switch yang pin kedua. Switch 1 saya tekan pilih D2. Jadi digital pin pun kita ubah kepada 2. Jadi untuk menggunakan shield memang kita kena ikutlah lokasi pin yang telah disambungkan. Kalau memang lampu biru di 13, memang kena guna D13. Dan ada tambahan lagi komponen di sini iaitu RGB LED. Jadi RGB LED ni banyak lagi lah kegunaan untuk variasi warna lah. Jadi saya akan upload atur cara ni. Jadi sekarang ni kita lihat lampu merah menyala, servo motor dalam keadaan yang kosong lah. Kemudian jika saya tekan butang D2, lampu biru menyala, servo motor berubah, buzzer bunyi. Kemudian selepas 4 saat tu, lampu merah pula menyala, servo motor kembali kepada kedudukan kosong darjah. Jadi projek yang sama, cuma penyambungan menggunakan shield lebih mudah. Jadi kita boleh slot in. Servo motor ni diletakkan dalam keadaan plug and play seperti itu. Jadi kita tunggu atur cara itu dipindahkan. Okay, jadi kita tengok sekarang lampu merah sedang menyala. Jika butang ini ditekan, nampak ya, lampu biru menyala, buzzer berbunyi, palang naik dan kemudian dia akan turun semula. Okey, seterusnya jika kita tak nak guna switch yang sedia ada,
kita nak guna sensor, kita boleh belilah sensor tambahan macam ni, sensor sentuhan. Harga dalam RM4 lah di Shopee. Jadi untuk sensor sentuhan ni dia ada, pertama ada pin signal, VCC dan juga ground. Okey, jadi ini adalah kabel female to female. Okey, jadi untuk penyambungan kepada kita punya projek, katakanlah yang hitam ni saya akan sambungkan untuk pin digital, iaitu di sinilah signal. Dia terletakkan hitam tu di signal seperti ini. Ini persambungan sensor. Jadi untuk sambungkan pada kita punya shield sangat mudah. Kita kena pasti kita punya pin untuk signal. Kita sambungkan kepada kawasan yang ada D8 ataupun A03 pun boleh. Jadi saya akan sambungkan pada pin yang ke-8. Jadi yang hitam tadi signal pergi macam inilah. Okay. Sebab dia dah susun siap dah. Selepas signal ada VCC dan juga ground. Sambung juga pada sini D8 VCC ground. Jadi dah adalah sensor sentuhan di sini. Sekarang ni kalau kita sentuh memang tak jadi apa sebab arahan memang menggunakan switch ni tadi. Okey. Jadi kalau kita nak menggunakan sensor sentuhan, pada atur cara yang telah dibina kita ubah sikit sahaja. Kita guna konsep projek yang sama macam tadi, palang keselamatan, tapi kali ini menggunakan sentuhan. Sebab kita sambungkan pada pin yang ke-8, kita tukarkan read digital pin 8. Dan kita perlu ubah kedudukan semua set ni sebab untuk setiap switch ataupun sensor tak sama. Jadi untuk sensor sentuhan macam inilah kita perlu susun dia punya atur cara yang mana perlakuan yang menjadi tu berada pada if. Sebaliknya pada else. Jadi saya upload arahan ini. Okey, tunggu sebentar. Sama juga lampu merah akan menyala kalau saya sentuh di sini. Okey. Jadi inilah sensor sentuhan. Kita pegang sensor tu, dia jadi. Okay. Di akhir sekali, saya nak tunjukkan penggunaan sensor yang satu lagi iaitu sensor ultrasonic yang mana dia mengesan jarak lah. Jadi konsep asas ultrasonic sensor ni, satu bahagian akan hantar, satu bahagian akan terima. Jadi bila ada satu objek padat yang menghalang laluan ni, masa penerimaan ni akan dikirakan sebagai jarak. Itu konsep dia lah. Jadi ultrasonic ni boleh baca jarak daripada 2 cm sampailah kepada 4 meter. Jadi kaki yang digunakan di sini adalah VCC iaitu 5V, ground, negatif, eco dan trigger. Jadi kali ini kita perlukan wayar female to female yang ada 4 pin. Jadi sambung sahaja. Katakanlah saya gunakan yang hitam ni sebagai ground, serentak macam ini. Okey. Jadi untuk sambungkan ultrasonic sensor ni kita kena kenal pastilah wayar yang telah digunakan. VCC telah disambungkan kepada wayar biru, ground pada wayar hitam. Jadi VCC, ground kita kena pasti wayar ni. Kita akan sambungkan ke bahagian di sini. Ground dan VCC pada sebelah-sebelah. Okey, ground VCC, ground hitam VCC. Macam itu. Okey. Jadi kita sambungkan dua wayar ni, kemudian sambung sahaja wayar yang berikutnya. Seperti ini. Jadi kita kenal pasti wayar telah disambung. Katakanlah eco, wayar putih. Kita telah sambung kepada SDA, manakala trigger, iaitu wayar kelabu, telah sambung kepada SCL. SDA dan SCL ni adalah perlambangan untuk sambungan analog sebab sensor ni dia membaca jarak dengan pelbagai aras, jadi kena sambungkan kepada pin analog. Untuk pemahaman pin ni kita boleh rujuklah rajah yang disertakan mengenai sambungan SDA, SCL, pin digital. Sebagai contoh, SDA dan SCL ni dah terlibat kepada pin analog antara 0 hingga 5 dan juga pin digital antara 14 sehinggalah 19. Jadi untuk penggunaan ultrasonic sensor, kita boleh pergi kepada bahagian sensor. Okey, kita ada satu blok ini. Read ultrasonic sensor, trigger pin berapa, eco pin berapa. Jadi untuk menggunakan blok ni kita boleh rujuk balik rajah yang telah kita lihat tadi ataupun nak gunakan extension yang telah disediakan khas untuk projek ni daripada Zero Technology yang telah disediakan oleh Cikgu Muhammad Ma'ruf. Kalau tak pernah tambah benda ni, pergi kepada carian, buat carian mengenai Zero,
akan keluar mengenai ini dan kita download serta add. Bila add, dia ada dah pelbagai blok tambahan daripada Zero EduTech. Sebagai contoh, saya ambil saja read ultrasonic sensor. Dia punya fungsi sama tapi yang ni dah khususkan SCL ke SDA. Jadi mudahlah kita faham. Kita punya penyambungan, contohnya trigger tadi wayar kelabu. Wayar kelabu saya telah sambung kepada SCL. Jadi trigger saya dah sambung kepada SCL ikut SDA. Jadi untuk kawal ultrasonic sensor, saya akan buang. Saya pergi kepada bahagian operators, pergi kepada blok yang ini. Maksudnya jika baca ultrasonic sensor pada pin yang ini, bawah berapa, nilai berapa. Sebagai contoh saya letaklah nilai bawah 4. Jadi nilai 4 ni tidak melambangkan milimeter ataupun sentimeter. Kita kena try error. Sebagai contoh saya letak je nilai 4 dahulu. Saya masukkan kepada blok sini. Jadi saya akan upload atur cara ini. Jadi kita boleh ujilah ultrasonic sensor yang telah dipasang. Sama juga konsep dia palang keselamatan. Lampu merah menyala, palang tutup. Jika ada objek yang halang macam ni, dia akan melakukan tindakan lah. Jadi ultrasonic sensor ni dia mengesan kehadiran objek yang tumpat. Macam ni saya letak dia tak detect, tapi saya letak satu objek macam ni, dia akan detect. Jadi dengan kehadiran ultrasonic sensor, kita boleh buat banyak projek robotik yang melibatkan elemen sensor. Sebagai contoh, ada orang buat projek tong sampah pintar, ada orang buat projek kereta yang melibatkan pengesanan jarak. Jadi dengan menggunakan sensor ini, banyak lagi projek boleh dilakukan, terutamanya untuk tajuk robotik tahun 6 RBT. Tambahan, dengan menggunakan Shield 981, penyambungan perkakasan dapat dilaksanakan dengan mudah. Kemudian, komponen-komponen dapat disimpan dengan baik dalam kotak dan ia boleh digunakan berulang kali untuk murid-murid yang akan datang. Okey, jadi itulah serba ringkas maklumat asas mengenai papan Arduino Uno dan juga alternatif yang boleh kita lakukan bersama dengan perisai 9 dalam 1. Diharapkan video kali ini bermanfaatlah untuk sesi pengajaran guru dan juga pembelajaran murid di sekolah, terutamanya dalam tajuk RBT di sekolah rendah. Jumpa pada video-video akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.